Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamalul Hayat bin Rahman dari Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu akan membentangkan kajian yang bertajuk Keperluan Program Baharu, Program Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital, Track Web Development di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dari perspektif industri. Sebagai pengenalan, pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan salah satu faktor utama yang amat penting yang akan menentukan kejayaan sesebuah negara. Sumber tenaga yang terlatih dan terdidik akan memastikan negara mampu untuk mendepani cabaran pada masa yang akan datang. Institusi pendidikan tinggi memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan ini, iaitu ianya akan menyediakan individu peluang untuk memperoleh pengetahuan dan juga kemahiran. Institusi pendidikan tinggi juga turut memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan pembangunan bandar dan juga wilayah, kerana ianya adalah akan menjadi medan untuk masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi ataupun ringkasnya PPPM-PT menyatakan akses dan juga kualiti pendidikan di Malaysia haruslah dipertingkatkan untuk memastikan matlamat Malaysia untuk menuju ke arah menjadi sebuah negara maju tercapai. Setiap graduan yang dilahirkan oleh mana-mana institusi perlulah dipastikan sentiasa relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan yang semakin mencabar dan yang pelbagai dan sentiasa berubah-ubah pada masa kini. Menurut Razali, Azhar dan juga Afro, kerajaan menunjukkan usaha yang berterusan untuk memperkasakan TVET. Usaha yang berterusan ini dapat dilihat dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan semasa membentangkan rancangan Malaysia yang ke-10, yang ke-11 dan juga yang ke-12. Ianya merupakan salah satu langkah yang berkesinambungan dan sentiasa berterusan untuk memastikan bidang TVET akan menjadi salah satu pilihan untuk pelajar menyambung pengajian. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti menyatakan pendidikan yang berasaskan TVET adalah merupakan suatu proses pendidikan atau pelatihan yang berfokuskan bidang pekerjaan yang menekankan kepada amalan industri. Seterusnya, saya akan menceritakan dan menerangkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Menurut kerajaan, pada tahun 2018, kerajaan menyasarkan negara mampu menghasilkan 35% pekerja mahir dalam bidang TVET. Namun, di akhirnya hanya 28% sahaja graduan dalam bidang TVET berjaya dihasilkan. Menurut PPPM-PT, dalam lonjakan yang keempat, menetapkan dan juga menyatakan untuk mewujudkan graduan TVET yang berkualiti melalui program transformasi ekonomi. Dengan melihat kepada pencapaian pada tahun 2018 yang tidak dapat dicapai, iaitu untuk menghasilkan tenaga kerja mahir TVET sebanyak 35%, maka ianya menjadi satu cabaran kepada institusi pendidikan tinggi ataupun pemain TVET untuk berusaha bagi memastikan enrolment pelajar-pelajar ke bidang TVET sentiasa dipertingkatkan. Ianya menjadi peranan kepada sesebuah institusi pendidikan tinggi untuk menyediakan bidang pendidikan tinggi yang berasaskan TVET yang memenuhi kehendak industri. Untuk objektif kajian terdapat 3 objektif yang telah pun ditetapkan untuk kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti demografi responden, iaitu demografi industri. Yang kedua, menilai tahap keperluan industri dalam bidang teknologi maklumat, teknologi digital, track
web development atau pembangunan web. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah untuk menilai tahap hasil pembelajaran program diploma teknologi maklumat, teknologi digital, track pembangunan web ataupun web development. Seterusnya kita beralih kepada metodologi. Reka bentuk kajian untuk kajian ini adalah merupakan berasaskan kepada kajian tinjauan iaitu kaedah gabungan, iaitu data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dalam dua sumber iaitu analisis data kuantitatif dan juga analisis data kualitatif. Responden terdiri daripada 42 industri yang telah pun dipilih. Untuk analisis data kuantitatif, ianya akan dipersembahkan dalam bentuk statistik deskriptif iaitu dalam bentuk score dan juga dalam bentuk peratusan dan juga dalam bentuk kekerapan. Untuk untuk analisis data kualitatif, pembentukan tema berasaskan kepada soalan yang akan ditanya telah pun dipecahkan kepada 4 soalan utama, iaitu yang bertemakan kepada kemahiran yang diperlukan di industri. Yang kedua, skala gaji. Yang ketiga, peluang pekerjaan. Dan seterusnya yang keempat adalah prestasi pelajar politeknik di industri. Kemudian, dapatan yang telah pun diperolehi akan digabungkan dan dipersembahkan. Seterusnya, yang berikut adalah merupakan dapatan dan juga perbincangan. Yang pertama iaitu objektif yang pertama iaitu menilai demografi industri. Berikut adalah bilangan industri yang telah pun menjadi responden, iaitu dari Terengganu 26 industri, ini yang paling banyak, dan juga dari KL ada 2 industri yang paling sedikit, iaitu yang Terengganu 26 industri mewakili 62% kekerapan dari 42 industri yang telah memberikan maklum balas dan telah menjawab soal selidik. Kemudian dari Kuala Lumpur 5% dari keseluruhan industri. Untuk demografi industri, bilangan pekerja yang dimiliki oleh industri kurang dari 10 orang, 21%, melebihi 1,000 orang pekerja, 10%. 101 hingga 1,000 pekerja, 10%, dan juga 10 hingga 100 orang pekerja, 60%. Jadi, di sini industri yang menjawab dominannya adalah yang mempunyai pekerja seramai 10 hingga 100 orang. Untuk tempoh pengoperasian dapat dilihat di sini, industri yang telah membuat operasi melebihi 10 tahun, mempunyai kekerapan yang paling tinggi itu 52%. Kemudian pecahan bidang pengoperasian industri yang paling dominan adalah industri dalam bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi mewakili 57%. Yang kedua adalah perkhidmatan dan juga penyelenggaraan iaitu 48%. Dan yang paling sedikit adalah dalam bidang utiliti dan bekalan kuasa dan juga dalam bidang elektrik, elektronik dan juga semikonduktor iaitu hanya 2% sahaja. Untuk soalan yang ditanya yang berkaitan dengan adakah industri ataupun organisasi menyedari kewujudan politeknik, dari jawapan yang diberikan rata-rata kesemua industri dan juga organisasi menjawab ya, iaitu menyedari kewujudan politeknik. Dan berkaitan dengan soalan faedah teknologi web terhadap industri dan juga organisasi, boleh dikatakan 100% responden menyatakan web akan memberikan manfaat dan faedah kepada organisasi untuk membantu kerja-kerja dari segi pengurusan untuk merekodkan data dan sebagainya. Objektif yang kedua iaitu menilai tahap keperluan industri dalam bidang teknologi maklumat. Untuk objektif yang kedua, soalan yang pertama yang ditanya adalah pengetahuan asas yang diperlukan dalam bidang komputer ataupun dalam bidang
teknologi maklumat, teknologi digital, track web development. Pengetahuan yang sangat diperlukan yang pertama adalah pengetahuan dan kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, iaitu 90.5%. Yang kedua, pengetahuan dan juga kebolehan menyelesaikan masalah, 90.5%. Yang seterusnya, yang ketiga, keupayaan kreativiti, juga 90.5%. Kemudian, jenis pekerjaan yang diperlukan oleh industri adalah separa profesional. Seterusnya, julat gaji di industri. Julat gaji di industri yang paling dominan iaitu sebanyak 45.2% menyatakan julat gaji yang sesuai adalah di antara RM1,001 hingga RM1,500. Okey, kemudian perancangan teknikal untuk mengambil tenaga kerja teknikal, 47.6% menjawab tidak, sementara 52.4% menjawab ya untuk mengambil pekerja teknikal di industri ataupun di organisasi mereka. Seterusnya, kesesuaian graduan program diploma teknologi maklumat, teknologi digital, track web development untuk bekerja di organisasi mereka. Industri menjawab 92.9% menyatakan ya, sesuai bekerja di organisasi mereka. Kemudian, bilangan pekerjaan ataupun jenis pekerjaan yang sesuai di organisasi untuk graduan yang bakal graduate dalam bidang ini, iaitu yang paling tinggi adalah pekerja web, sebanyak 76.2%. Seterusnya, kita pergi kepada objektif yang terakhir, iaitu menilai tahap hasil pembelajaran program diploma teknologi maklumat, teknologi digital, track web development ataupun pembangunan web. Sasaran program dan hasil pembelajaran program di sini kita pecahkan kepada 4 kategori item, iaitu item yang pertama pengetahuan, item yang kedua kemahiran, item yang ketiga kerja berpasukan dan item yang keempat adalah kesedaran. Untuk setiap kategori terdapat 4, contohnya untuk kategori yang pertama iaitu kategori pengetahuan, terdapat 4 boleh ubah ataupun 4 item yang ditanya. Untuk kategori kemahiran terdapat 3 boleh ubah ataupun 3 item yang ditanya. Kategori kerja berpasukan 3 item juga ditanya, sementara untuk kategori kesedaran ada 4 item yang ditanya. Berikut adalah tahap nilai min, tahap hasil pembelajaran program diploma teknologi maklumat, teknologi digital, track pembangunan web. Untuk kategori yang pertama, 4 soalan yang ditanya. Yang pertama ialah mengaplikasi pengetahuan matematik dalam bidang pembangunan web. Nilai skor min adalah 4.48%, iaitu nilai skor min yang paling rendah. Untuk kategori pengetahuan, nilai skor min yang paling tinggi adalah pengetahuan, iaitu mengaplikasi pengetahuan asas komputer dan juga elektronik dalam bidang pembangunan web. Untuk nilai skor min untuk kategori yang pertama adalah 4.58. Untuk kategori yang kedua, 3 soalan yang ditanya. Nilai skor min yang tertinggi adalah keupayaan berfikir secara analitikal untuk menganalisa maklumat, isu dan masalah dalam bidang sains komputer, iaitu dengan nilai 4.57. Dan nilai skor min keseluruhan untuk kategori kemahiran adalah sebanyak 4.52. Untuk kategori kerja berpasukan, nilai skor min adalah 4.45 dan juga untuk kategori kesedaran, nilai skor min adalah 4.55. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa hasil analisis yang boleh menunjukkan keseluruhannya nilai skor min berada pada tahap yang tinggi. Berikut adalah dapatan untuk temu bual, iaitu dari segi kemahiran yang diperlukan, nilai skala gaji, peluang pekerjaan dan juga prestasi pelajar politeknik di industri. Untuk perbincangan
Dari hasil daripada kajian ini menunjukkan industri menyokong penuh pelaksanaan penawaran program diploma teknologi maklumat, teknologi digital, track pembangunan web. Namun, beberapa perkara perlu diambil perhatian. Yang pertama sekalinya berkenaan dengan implikasi fizikal ataupun ruang yang diperlukan apabila menawarkan program ini. Yang kedua adalah dari segi tenaga pengajar yang perlu diberi perhatian dan perlu ditambah baik dari segi keupayaan mereka. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum perlu dinamik, dan mengikut kehendak industri yang berkonsepkan kepada teori dan praktikal yang relevan dengan teknologi kini. Dan seterusnya dari segi kebolehpasaran graduan perlulah dipertingkatkan kursus-kursus pengembangan diri dan juga kursus kemahiran profesional untuk memberi nilai tambah kepada pelajar. Sebagai kesimpulannya, hasil daripada dapatan yang telah pun diperolehi menunjukkan responden industri menunjukkan respon yang positif agar program pengajaran ini dilaksanakan. Secara tidak langsungnya ia akan menjadi penyumbang kepada tenaga separa mahir di industri dan boleh menyokong pengurusan serta perkilangan di industri. Enrolment dalam bidang TVET dapat ditambah dari semasa ke semasa dan hasrat kerajaan dari RMK 11 hingga RMK 12 untuk meningkatkan ekonomi rantaian nilai ke arah negara ekonomi berpendapatan tinggi dapat dicapai. Sekian.